Alhamdulillah, ini adalah buku pertama kita kan dalam YouTube, channel YouTube Rohana Badri Enterprise ini, okey. Dan kita dah sampai ke muka surat 42, okey. Dari sebelum ini kan. Jadi kita sambung tau membacanya. Menurut cacatan sejarah, sewaktu kemunculan zaman kenabian iaitu zaman Ummah pertama, dua gergasi empayar dunia tumbang, okey. Rom dan Parsi. Hal ini sesuai dengan proses sunatullah. Okey. Allah dan Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surah Al-Azab ayat 62, dan tidak sesekali kamu dapati sunatullah itu berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahawa pusingan Islam itu sentiasa berputar. Riwayat Abu Naim dari Muaz bin Jabal. Maka kemunculan zaman ummah kedua pada akhir zaman kelak ialah pusingan sejarah. Dua gergasi dunia kelak akan tumbang, iaitu kuasa Eropah Timur dan kuasa Eropah Barat, termasuk Amerika Syarikat. Bersama mereka akan tumbang juga kuasa Yahudi. Pemimpin Islam pada zaman ini ialah pemimpin yang bergelar khalifah. Dari Said dan Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya akan ada pada akhir zaman nanti seorang khalifah yang akan membahagi-bahagikan harta kepada rakyat sehingga tidak terhitung banyaknya makmur. Riwayat Imam Muslim. Terdapat lagi sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda bermaksud, di antara khalifah-khalifah kami ada seorang khalifah yang mencurahkan harta kepada umatnya tanpa mengira-ngira. Riwayat Imam Muslim. Ini adalah salah satu penanda buku admin Cik Z untuk tanda kita dah di muka surat yang ke berapa. Okey, kita dah mula muka surat 42, betul tak? Dan ini apa orang kata juga adalah produk item tim Rohana Badri Enterprise ini. Sambil kita menjadi penanda buku, okey, kita juga dapat ketahui apa juga item dalam tim Rohana Badri Enterprise ini. Okey, kita sambung pembacaan kita tahu. Misi nubuah menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Okey, ini adalah gambarnya pada muka surat 43. Memahami maksud nubuah. Sebelum kita meneruskan pembincangan tentang kebangkitan semula zaman nubuah, elok kita memahami apa itu nubuah dan syarat-syaratnya supaya kita dapat mengenali tokoh yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, kita juga dapat menilai dengan panduan ilmu akan ciri-ciri khalifah pada zaman nubuah supaya kita tidak terperangkap dengan penipuan pihak tertentu yang mengakui dirinya sebagai khalifah akhir zaman. Ini kerana pihak musuh Islam merancang untuk mengelirukan kebangkitan Islam dengan mencipta tokoh-tokoh atau organisasi tertentu. Contohnya kumpulan militan yang membawa panji-panji hitam. Okey, kita masuk muka surat seterusnya. Cantik kan pemandangan perkataan bukunya. Pada muka surat 44. Okey. Isu kemunculan panji-panji hitam yang mungkin mengelirukan. Persoalan kenabian atau nubuah ialah suatu isu yang jarang dibincangkan oleh masyarakat umum. Sedangkan Nabi SAW telah membayangkan bahawa setelah zaman baginda berakhir, dunia akan menempuh berbagai peringkat zaman, sama seperti isu panji-panji hitam yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ia akan muncul pada akhir zaman. Apabila kita merujuk kitab-kitab berkaitan dengannya, zaman kemunculan panji-panji hitam akan berlaku dua kali. Kali pertama akan muncul panji-panji hitam yang bersifat ganas atau militan. Okey, ia bukan sahaja mengancam dunia, bahkan umat Islam sendiri. Inilah titik tolak timbul. Titik tolak timbul fitnah terhadap dunia Islam. Zaman kemunculan panji-panji hitam yang hak ialah kemunculannya yang kedua. Demikian juga
jika kita tidak memahami erti dan sifat-sifat nubuah, kita akan keliru jika timbul tokoh yang mengakui dirinya sebagai khalifah akhir zaman. Okey, kita ke muka surat 45. Okey. Ini adalah merupakan bab 2 dalam peringkat-peringkat zaman-zaman yang dibayangkan oleh Nabi SAW dan sedang terjadi. Dalam muka surat yang inilah yang pengertian yang pertama. Pengertian nubuah kenabian. Secara etimologi, kata nubuah berasal dari kata naba'a yang bererti khabar, warta, news, berita, tindis, tindis. Okey, maaf kalau perkataan salah sebut, tapi ini adalah ejaannya, atau cerita, story. Kata nubuah ialah masdar dari naba'ah. Kata nubuah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali di dalam beberapa surah. Menurut kamus, kata Nabi membawa maksud orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya dan kenabian adalah sifat hal Nabi yang berkenaan dengan Nabi. Sementara itu, jika ditinjau dari segi sosiologi, kenabian nubuah merupakan jabatan peralihan dari masa tidak beriman menuju masa beriman kepada Allah. Para Nabi dan Rasul diutus ke dunia ini untuk membawa manusia dari zaman kegelapan kufur menuju zaman yang terang beriman. Zaman kegelapan adalah zaman yang penuh dengan keburukan moral, penyimpangan akhlak dan keyakinan akidah. Okay. Pada zaman tersebut, manusia masih dipengaruhi oleh kepercayaan kepada magik atau sihir, terutama bangsa Yahudi. Walaupun dari segi pembangunan material, manusia telah membina tamadun seperti Rom, Parsi dan Sabah. Namun dari segi tauhid, mereka berada dalam kesesatan. Melalui dakwah para Nabi dan Rasul, sebahagian daripada mereka beralih kepada kepercayaan kepada Tuhan dan menyembah Allah yang Maha Esa. Okey, kita ke peringkat pembacaan seterusnya 46. Okey, dalam masa beberapa minit pun kita dah dapat pelbagai sesuatu kan, yang kita dapat dari pembacaan kita. Okey, jom kita baca. Pada zaman jahiliyah di Zariyah Arab, sebagaimana peradaban lainnya dipenuhi dengan fahaman penyembahan berhala, pohon, haiwan, fenomena alam dan objek di angkasa seperti bintang, matahari dan bulan seperti yang terjadi pada dan selepas zaman Nabi Ibrahim. Namun demikian ada di antara mereka yang masih memegang kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka disebut sebagai Ahnaf, bermaksud orang yang lurus. Fahaman ini dikenali dengan istilah monoteisme. Mono bermaksud satu atau tunggal, iaitu percaya kepada Tuhan yang satu. Secara umum di Zahirah Arab, fahaman monoteisme, monoteisme bukan sesuatu yang baru. Di sini kita dapat lihat bahawa faktor keluarga berperanan dominan dalam penjagaan ajaran tauhid. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keluarga Ahnaf yang memegang fahaman atau akidah Nabi Ibrahim AS. Dengan demikian mereka memegang teguh keyakinan kepada Allah seperti Allah yang satu. Seperti yang dihuraikan di atas, kenabian nubuah merupakan jabatan peralihan dari masa tidak beriman, kufur, menuju masa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka penghujung dari zaman tersebut adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga manusia meninggalkan kekufuran. Mereka tidak lagi terikat dengan kepercayaan datuk nenek mereka tanpa menggunakan akal. Mereka beralih kepada mengenal dan mentaati Tuhan, iaitu Allah, dalam segala aspek kehidupan dengan menggunakan akal dan dibimbing oleh wahyu yang dibawa oleh Rasul. Mereka mengetahui mana yang seharusnya disembah dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk, serta yang tahu membezakan yang haram dan yang halal. Daripada pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahawa nubuah kenabian ialah suatu anugerah yang tidak dapat dicari. Allah memberikannya kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai insan kamil, yang memiliki
sifat-sifat sidik, amanah, fatonah dan tabalik dengan cara memberikan wahyu kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberikan petunjuk kepada sesiapa sahaja di antara hamba-hambanya yang dia kendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Surah Al-An'am, surah 88 ayat 89. Surah Al-An'am ayat 88 hingga 89. Okey. Kenabian adalah darjat tertinggi dan kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenabian membuktikan kehebatan jiwa seseorang itu ke atas orang lain sehingga mampu. Yang ni tadi dah muka surat 47. Jom kita sambung. Sehingga mampu menguasai dan mengubah pegangan serta cara hidup mereka. Selain memiliki kekuatan jiwa, seorang Nabi juga memiliki akal yang tinggi yang memahami segala hal dan peristiwa. Manusia biasa tidak memperoleh dan tidak dikurniakan kebijaksanaan dan pengetahuan fatonah seperti Nabi. Jadi gelaran kenabian hanya diberikan kepada orang-orang tertentu pilihan Allah sahaja, bukan kepada sebarang orang. Okey, yang kedua, syarat-syarat kenabian. Antara syarat-syarat kenabian adalah A. Lelaki. Menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, Nabi itu wajib lelaki dan tidak boleh perempuan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, dan tiada kami utuskan sebelum kamu, melainkan beberapa orang lelaki. Kami berikan wahyu kepada mereka. Surah Al-Anbiya ayat 7. Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahawa semua Nabi yang terdahulu sebagaimana yang kita ketahui adalah lelaki. Allah telah menetapkan beberapa prinsip dan hukum di alam semesta dan menciptakan manusia dengan sifat yang baik serta mulia. Secara fizikal, lelaki lebih kuat dibandingkan perempuan. Perempuan mempunyai menstruasi haid dan mengandung serta melahirkan anak. Dengan keadaan tersebut, orang perempuan tidak dapat terus-menerus melakukan tugasnya di khalayak umum. Seorang Nabi mesti mampu memimpin manusia dan dalam segala aspek kehidupan tanpa penghalang. Itulah sebabnya kenabian mustahil terjadi pada perempuan. B. Mendapat maktirafat dan pengetahuan dari Tuhan, iaitu wahyu. Pengetahuan dan maktirafat ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia kerana ia datang langsung dari Allah. Al-Quran menjelaskan, dan Allah menurunkan kepada kamu kitab dan hikmah dan mengajarkan padamu apa yang tidak kamu ketahui, adalah kurniaan Allah yang dilimpahkannya kepadamu sangat besar. Surah An-Nisa bersamaan dengan 113. C. Terpelihara dari salah dan Allah menjaga seorang Nabi daripada perbuatan maksiat. Okey. Kalaupun Nabi melakukan dosa ataupun kesalahan, mereka hanya melakukan dosa-dosa yang kecil sahaja dan ia ditakdirkan Allah untuk tujuan pengajaran kepada umatnya. Allah tidak mungkin mengutus seorang Nabi yang melakukan dosa besar atau kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Hajj. Ini ayat 52. Kesimpulannya, manusia yang disebut sebagai Nabi pada hakikatnya hendaklah mempunyai seseorang yang mempunyai kekuatan diri, akal yang aktif dan berwibawa. Seorang Nabi adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan dan dengan manusia. Yang ketiga, misi nubuwah. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, nilai-nilai ilahiyah
Okey, ilaihah sering mengalami penggeseran. Akibat terjadinya pergeseran nilai peradaban manusia terancam oleh pelbagai krisis. Okey, itulah sebabnya para nabi diutus secara berulang-ulang. Terutama setelah ketiadaan mereka menjadikan umat yang ditinggalkan itu mengalami kerosakan nilai akibat tiada pimpinan. Para nabi yang diutus oleh Allah memiliki misi tertentu dan misi yang dibawa oleh para nabi adalah sama. Semua nabi saling menguatkan di antara satu sama lain. Pada asasnya, misi yang dibawa oleh para nabi mempunyai dua dimensi, iaitu dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Dimensi yang pertama berkaitan dengan bagaimana berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan. Ia berkaitan dengan persoalan tauhid, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengajak manusia kepada jalan Allah, mengenalnya dan mendekatkan diri kepadanya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Zuhruf. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, kerana sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Surah Al-Zuhruf, ayat 26 hingga 28. Dalam surah Al-Quran tau. Sebab itulah ada nombor ini. Boleh kita rujuk pada kitab Al-Quran. Okey. Dimensi yang kedua berkaitan dengan peraturan muamalah antara sesama makhluk termasuk manusia, muamalah bi husnil khuluq. Dalam hal ini, Nabi berperanan sebagai penasihat yang mengajak manusia berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Nabi juga berperanan sebagai muadib yang bertujuan menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Dawud. Okey, kita sambung. Kita dah muka surat 51 kan? Agak cepat kita membacanya. Alhamdulillah. Siapa yang sentiasa berkata sokong kita dalam pembacaan ini, insya-Allah kita dapat sesuatu dan ilmu yang berpanjangan, insya-Allah. Jom kita sambung lagi. Okey, seterusnya Nabi ialah seorang pemimpin yang berjuang membebaskan masyarakat daripada segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh para penguasa ketika itu. Misi Nabi adalah perjuangan membebaskan masyarakat daripada penindasan menuju pembebasan. Nabi Ibrahim berjuang membebaskan masyarakat daripada Raja Namrud. Nabi Musa berjuang membebaskan Bani Israel dari cekaman Fir'aun yang memerintah secara diktator. Diktator Fir'aun. Nabi Isa memulakan gerakan spiritual ke atas sikap materialisme masyarakat Romawi, dan seterusnya Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan perubahan moral atas cara hidup jahiliyah masyarakat Arab. Para nabi juga memiliki misi untuk mengajar, membantu dan membimbing dengan panduan ilmu wahyu sehingga ia mendapati tujuan dan makna kehidupan di dunia ini. Oleh sebab Tuhan berada di luar persepsi dan tanggapan akal serta pemahaman kita, maka Nabi perlu merealitikan keyakinan kepada Allah itu dalam bentuk ketaatan dan disiplin. Dengan demikian, segala sesuatu di dalam alam ini dapat dibukti kewujudannya melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada masa yang sama, Nabi menunjukkan teladan dan membenarkan yang hak. Sekiranya kita berada di suatu tempat yang asing, tanpa peta perjalanan, tentu kita memerlukan juru pandu. Begitulah analogi pada muka surat 51 ni. Jom kita sambung lagi. Peranan Nabi.
Allah mengutus para nabi untuk memberi panduan dan bimbingan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta memandu kita menuju jalan yang benar. Inilah hakikat peranan para nabi, misi nubuwah melalui proses kehidupan di dunia. Mereka membawa umatnya kepada Allah dan kepada akhirat. Bukan tujuan manusia untuk menguasai dunia ini secara kekal. Dunia sekadar tempat tinggal sementara dan tempat mencari bekal menuju destinasi utama iaitu akhirat dan syurga. Yang keempat, beberapa faktor membantu misi nubuwah. Faktor utama pendukung kenabian adalah wahyu yang datang daripada Allah berupa pengajaran dan panduan. Kalimah wahyu banyak terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya ialah surah An-Najm. Iaitu dan diadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Okey, selain wahyu, kenabian seorang nabi juga didukung dengan mujizat yang diberikan atas izin Allah Subhanahu taala. Mujizat adalah perkara luar biasa di luar adat dan kebiasaan yang dikurniakan kepada para nabi dengan izin Allah. Para nabi kerap kali menggunakan mujizat untuk menguatkan hujah mereka bagi membuktikan kebenaran yang mereka sampaikan. Wahyu dan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi merupakan alat atau perantaraan untuk membantu kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Ini kerana pengakuan yang tidak disertai dengan bukti sukar dipercayai. Mujizat bukan sesuatu yang diperoleh berdasarkan pembelajaran, kajian atau pengalaman, tetapi ia merupakan pemberian Allah kepada nabinya dengan maksud tertentu. Mujizat juga dapat membezakan di antara para nabi dan orang yang hanya mengaku sebagai nabi. Contohnya ialah Nabi Musa, sebagaimana diterang dalam Al-Quran. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Surah Al-A'raf surah 107. Ayat 107. Okey, bukan surah, ayat. Okey, maaf. Kita pun masih belajar kan. Jadi kita jom teruskan lagi. Dalam perjalanan sejarah dakwah para nabi, masing-masing menghadapi cabaran dan tertangan dari kaum mereka sendiri. Seorang nabi menyampaikan ajaran agama yang dibawanya, umumnya manusia akan menolak. Perbuatan menolak ini dapat disebabkan berbagai faktor seperti fanatik terhadap tradisi nenek moyang, kesombongan, status sosial maupun perasaan dengki. Okey, ini adalah gambar hiasan. Dia seperti ini. Gambar hiasan para nabi sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam menyampaikan ajaran agama. Okey, kita dah muka surat 53. Dan kita teruskan. Okey, kita teruskan sampai muka surat 55. Okey, untuk sesi rekaman kali ini. Okey, jom kita sambung lagi. Sejarah membuktikan bahawa ketika para nabi diutus ke dunia ini, banyak pihak meragukan dan menentang kenabian para nabi. Mereka tidak mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan mujizat yang diberikan kepada mereka. Pada zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud dan para pengikutnya menentang ajaran yang dibawa oleh baginda. Kaum Ad pula menentang Nabi Hud. Fir'aun berusaha menjatuhkan Nabi Musa. Ramai lagi orang yang menentang dan membantah kebenaran kenabian para nabi Allah. Yang kelima, fenomena nabi palsu. Sepanjang zaman muncul individu yang mengakui dirinya sebagai nabi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah muncul orang yang mengaku sebagai nabi. Antaranya ialah Aswad al-Unsi dan Musailamah al-Khazab yang berasal dari Bani Hanifah.
Telah jelas bahawa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul. Al-Quran menjelaskan Muhammad itu sesekali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Azab, ayat 40. Teka-teki khalifah minha, nubuah akhir zaman. Khalifah nubuah atau khalifah al-Rashidin berlangsung selama berapa? 30 tahun setelah Rasulullah SAW, ada disebut di sini, wafat. Dalam rentang waktu itu, ada 4 khalifah seperti yang tertera dalam sejarah. Namun, pada akhir zaman akan muncul pula khalifah yang sifat-sifatnya seperti khilafah nubuah seperti yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman itu juga akan turun Nabi Isa AS yang membantu kaum muslimin memerangi Dajjal yang bersama bala tenteranya dari golongan Yahudi Asfahan. Dikatakan terdapat 70,000 Yahudi Asfahan yang menjadi tentera elit Dajjal. Yahudi Asfahan yang menjadi tentera Dajjal. Sudah ramai dan kumpulan yang mengakui mereka berpihak kepada khalifah seperti kaum Syiah atau sebahagian dari ahli sunnah yang fanatik kepada kumpulan mereka. Bahkan sebahagian daripada mereka memperjuangkan hal itu sebagai landasan pergerakan mereka. Mereka menganggap bahawa khalifah perlu diperjuangkan sehingga menepikan akhlak dan adab. Namun, jika khalifah akhir zaman itu dianggap memiliki sifat-sifat khalifah nubuah, ia akan muncul seperti khalifah nubuah. Dengan itu, tidak ada keperluan untuk memperjuangkan khalifah. Kumpulan Syiah contohnya sudah terlebih dahulu menganggap khalifah akhir zaman akan muncul. Sampai depan tu batuk kita. Kita sambung. Khalifah akhir zaman tadi kan akan muncul di kalangan mereka. Fahaman tersebut mewujudkan kebanggaan atau fanatik kepada kelompok sendiri. Akhirnya ia boleh menjerumuskan mereka ke dalam fahaman sesat. Kita berhenti ke muka surat 55. Nanti kita sambung. Nantikan tahu.